bagaimana Al-Quran tetap terjaga. Pada bulan lepas kita dah bicarakan tentang kiraat dalam Al-Quran, kiraat dalam Al-Quran, di mana perbezaan kiraat dalam Al-Quran ada melibatkan tiga bentuk. Ada yang terpapar pada ni dan perhatikan. Yang pertama, perbezaan penulisan Al-Quran. Perbezaan penulisan yang hanya melibatkan perubahan cara simbol Al-Quran yang tidak melibatkan perubahan bacaan. Contoh tuan-tuan, untuk mudah faham, analogi yang mudah faham, kita dalam bahasa Melayu tuan-tuan boleh tulis tulisan Rumi atau tulisan Jawi. Dua teks yang berbeza. Kalau orang yang tak tahu bahasa Melayu, kita bagi teks Jawi, teks Rumi, dia kata ni lain, bahasa yang tak sama. Tapi kalau kita baca, bunyinya sama, mesejnya sama. Itu satu. Yang kedua, tulisan Rumi. Tuan-tuan buat tulisan satu-satu dengan tulisan sambung tak sama. Tulisan sambung, tulisan satu-satu, contoh ikan, I, K, A, N, satu-satu. Tapi kalau tulisan sambung, bentuk I dah lain. I bentuk dia macam ini. Totally different. Orang yang tak tahu tulisan sambung, mungkin dia tak boleh baca. Dan orang yang tak biasa tulisan sambung, dia mungkin tak boleh nak tulis tulisan sambung. Sebab beberapa huruf memang berbeza. I dengan J hampir sama. Huruf F, gigi dia terbalik, tak macam biasa. Kita nampak ada perbezaan tulisan sambung dengan tulisan satu-satu. Ini dalam tulisan Rumi. Demikian juga dalam Quran. Nanti saya bagi contoh apa yang seorang kawan Kristian tanya saya soalan ni, tentang perkara ni. Yang kedua, perbezaan yang melibatkan aspek perubahan lafaz tanpa melibatkan perubahan makna. Dalam pertemuan lepas saya dah bagi contoh kiraat Warsh dengan kiraat Hafs. Hari ini saya akan bacakan kiraat Hafs dengan kiraat Kisai dalam surah Humazah. Yang ketiga, perubahan bacaan yang sekaligus melibatkan perubahan maksud. Contoh yang mudah dalam surah Al-Fatihah, tuan-tuan, kalau kita lihat, kita baca macam tadi imam baca ikut Hafs, Maliki Yaumiddin. Mim ada alif, sama ada ditulis mim lam kaf. Antara mim dengan lam tu ada huruf alif kecil pun boleh juga. Itu cara penulisan yang berbeza. Mim lam kaf, antara mim dengan lam tu ada calik sikit dia alif. Itu Malik Yaumiddin, ataupun mim alif lam kaf, bunyinya Maliki Yaumiddin, maksudnya yang memiliki hari kebangkitan. Ataupun Maliki Yaumiddin tanpa alif, maksudnya Malik Yaumiddin maksudnya raja. Malik maksudnya raja. Raja kepada hari kebangkitan. Kedua-dua yang memiliki dan raja tidak ada perbezaan konten secara keseluruhan, walaupun ada perubahan makna. Malik maksudnya yang memiliki, Malik maksudnya raja. Jadi secara keseluruhannya Allah SWT adalah raja yang memiliki hari kebangkitan, yang menguasai hari kebangkitan. Ada perubahan makna, perubahan bacaan, tetapi tidak mengubah konten secara keseluruhan yang bercanggah, hitam dengan putih. Contohnya raja pada hari kebangkitan, hamba pada hari kebangkitan. Itu beza kan? Yang memiliki dengan makhluk. Allah membangkitkan kita hari kiamat, kita dibangkitkan waktu malam. Ayat-ayat menyatakan kita dibangkitkan waktu siang. Ini kan bercanggah.
Perbezaan yang bercanggah, tetapi perbezaan-perbezaan ayat dalam Al-Quran walaupun ada perbezaan makna, ia tidak ada perbezaan yang bercanggah. Clear? Sebab saya nak tunjukkan nanti perbezaan dalam Bible yang bercanggah. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat kita lihat poin yang kedua ni. Poin yang kedua, ada perbezaan lafaz tanpa perbezaan makna. Dalam pertemuan yang lepas, saya dah bacakan surah Al-Zalzalah, perbezaan di antara Hafs dengan Warsh. Hari ini saya bacakan Hafs dengan Kisai. Saya ambil surah yang pendek ni supaya tuan-tuan mudah untuk ingat, sebab tuan-tuan hafal dah, ya. Okey. Saya bacakan dahulu ikut kiraan Hafs yang tuan-tuan dah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Tuan-tuan fokus pada perkataan yang saya merahkan, dan situ ada perbezaan lafaz dia, ya. Kisai membaca dalam bentuk imalah. Apa tu imalah? Wailul likulli humazatil lumazih alladzi jamma'a malan wa 'addadih. Orang Syria, orang Palestin, dia tak sebut madrasah, dia sebut madrasih, Hayya nadhabu ila madrasi, bukan madrasah. Itu namanya imalah. Okey. Alladzi jamma'a ma. Ini ada perubahan makna. Jangan ada sabu dekat situ, ya. Tapi walaupun perubahan makna, lebih pada maksud penegasan yang tidak mengubah konten secara keseluruhannya. Alladzi ma'a malan wa 'addadih yuhsibu anna malahu akhladih kalla layumbadanna fil hutamih. Tuan-tuan tengok ayat yang kelima. Ada satu ayat dalam Hafs kita baca secara imalah macam ayat ni. Nanti saya tunjukkan apa ayat tu, ya. Wa ma adrika mal hutamih wa ma adrika mal hutamih. Satu ayat dalam Hafs yang kita baca dengan imalah, iaitu doa naik kenderaan. Bismillahi majriha. Kenapa majri? Sedangkan dia baris atas. Sepatutnya baca Bismillahi majraha. Itu namanya imalah. Dia in between antara baris atas dengan baris bawah. Bismillahi majriha. Bukan majri, bukan majri, bukan majrah. In between majriha. Sama kat sini, itu satu sahaja dalam Hafs yang kita baca imalah. Bismillahi majriha wa mursaha. Kalau tuan-tuan tengok orang yang baca Quran tanpa belajar tajwid, dia akan baca Bismillahi majraha, which is wrong. Bismillahi majriha. Sama dengan sini. Wa ma
adraka mal hutami narullahil muqadih allati tattali'u 'alal afidih innaha 'alaihim musadih fi 'umudin mumaddadih. Ada beberapa perkataan yang berbeza maksud, contohnya yuhsibu dengan yahsabu. Yuhsibu dengan dia macam futihal bab, yuftahul bab, nak bagi tahu aftahul bab, saya buka pintu. Fatahal bab, pintu dibuka. Tapi futihal bab, pintu dibuka tanpa bagi tahu siapa yang membuka. Ada beza sikit tapi tak lari jauh maksud dia. Okey. Ini contoh perbezaan qiraat yang ada perubahan makna dan sebagainya tidak mengubahkan makna. Contohnya jalan-jalan, jale-jale, jalang-jalang. Cuma jalang-jalang ni lain sikitlah. Setengah tempat jalang maksud lain. Cuma Terengganu dia jalang-jalang ada G kat ujungnya walaupun G tu sikit je. Cuma perubahan sebutan tanpa mengubah perubahan makna. Okey. Baik. Baru-baru ni minggu lepas ada kawan Kristian tanya saya soalan ni. Dia kata, brother, you cakap Quran tak ada berbeza. Ini berbeza. Ini berbeza. Cuba perhatikan dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Yang atas tu tuan-tuan biasa bacalah. Dah hafal dah, saya yakin boleh katakan semua dah hafal lah ni. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Clear? Cuba tengok yang bawah tu. Bacaan macam mana? Cuba baca bang, yang bawah tu. Bulatan warna hitam tu. Hudal. Jauh tak nampak? Tak nampak sebelah tu ada cahaya mata tu. Apa dia tak terang? Oh, tak terang. Oh, yang tak berapa terang. Yang dekat-dekat siapa yang terang? Yang boleh dekat-dekat sikit. Nampak tak huruf fa tu? Lil muttafin. Contoh tengok yang sebelah circle warna hitam, dia ada tulis Roman tu. Lil muttafin. Perasan? Perasan tak? Okey. Sebab lam mim ta kat situ ada titik satu. Dia kata, brother, you nak baca macam mana ni? Lil muttaqin ke lil muttafin? Sebab ditulis lil muttafin kat situ. Okey. Perasan? Cuma masing-masing dah kabur, nak buat macam mana? Kabur pun ada dua maksud kan? Kabur maksudnya lari, kabur maksudnya kelam. Okey. Tuan-tuan sekalian, ini adalah perbezaan tulisan antara hafz dengan warsh. Warsh, kalau fa ditulis dengan titik di bawah. Okey? Qaf satu titik dulu. Fa satu titik tapi di bawah. Manakala qaf satu titik tapi di atas. Jadi qaf bagi warsh sama dengan fa kita. Clear? Jadi kalau orang yang hanya tahu warsh, dia akan baca lil muttafin. Tapi kalau orang yang tahu hafz saja, dia akan baca lil muttafin. Tapi sekiranya kita tahu cara penulisan warsh, macam tadilah saya sebutkan I dengan I, tulisan sesuatu dengan I sambung. I sambung macam J.
bentuknya dah lain. So walaupun ada perubahan bentuk, tetapi tulisan dia tetap sama, lil muttaqina. Tuan-tuan perhatikan kat situ, fa titiknya di bawah, satu titik. Qaf titiknya di atas, satu titik juga. Nun kalau tengah ada satu titik. Nun kalau hujung tak ada titik. Cuba katakan bagian hujung-hujung nun tu semua tak ada titik. Cuma susah ni kecil sangat. Okey. Saya bacakan ayat, tuan-tuan tengok baris yang ketiga tu supaya nampak sangat lebih jelas ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi tuan-tuan lihat tu, ya non fa titiknya di bawah. Perasan? Perasan tak? Jauh tak nampak. Ramdi kata kalau tak nampak apa dia? Okey. Jadi boleh nampak fa titiknya kat bawah, kemudian lepas fa qaf satu titik di atas. Okey. So ini contoh yang mudah, cara penulisan yang zahirnya nampak berbeza tetapi bacaannya tetap sama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau kita baca ikut hafs, kita tak boleh baca tu sebab hafs tak ada huruf titiknya bawah macam fa titik bawah tak ada. Tapi kalau atas tu mungkin boleh katakan ni lil muttafin bukan lil muttaqin. Tetapi kalau tuan-tuan tengok bawah tu yunfiqun bukan yunbiqun, So ini contoh perbezaan cara penulisan yang tidak mengubah cara pembacaan. Dalam pertemuan yang lepas ada yang tanya saya, Ustaz, macam mana sebenarnya perubahan evolusi penulisan Al-Quran? Sebab kita tengok Quran-Quran yang lama tu cara tulis macam lain dengan sekarang. Memang betul tuan-tuan, ada evolusi ataupun perubahan penulisan Al-Quran. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan ni. Sebelum saya tunjukkan cara tulisan Quran tu, kita lihat 5 tahap penulisan Al-Quran. Okay. Tahap yang pertama, Al-Quran hanya ditulis dalam bentuk huruf-huruf dan huruf itu tidak ada titik. Jadi orang yang tak tahu bahasa Arab, dia tak boleh nak bezakan di antara zai dengan ra. Dua-dua tak ada titik. Ambil contoh, kalau macam tadi saya ulang balik. Zalikal kitab. Zal ada titik kan? Tapi dia tak letak titik. Jadi kita tak tahu dal ataupun zal. Al-kitab, alif lam, kaf, ta, alif, ba. Ta tak ada titik, ba tak ada titik. Itu peringkat awal. Dia hanya bentuk-bentuk tanpa ada titik. Okay? Orang Arab tahu nak baca. Orang Arab tahu nak baca. Sebab mereka baca ikut simbol. Tuan-tuan, misalnya sekarang cara mudah untuk kita mengajar anak-anak kita, mungkin kat sini anak-anak dah tak ramai lah, cucu-cucu. Macam mana nak cara baca, cara mudah baca. Dulu masa kita baca, cara baca dengan susu je. Susu, susu. Bukeyuku, buku. Itu cara lambat. Kita ambil satu manila kad, tulis BUKU. Tunjukkan nak, ni buku. Tanpa ada suku kata. Buku. Susu. Papaya. Kitab. Pembaris. Kita tunjuk pembaris. Anak kata PEM-BARIS. Pembaris. Kalau ada suku kata jadi lambat. Tunjuk pembaris. Anak kita akan baca. Budak ni dia baca, otak dia macam photostat. Dia photostat, letak gambar itu dalam minda dia,
oh ini pembaris tanpa dia baca suku kata. Tuan-tuan masa mula-mula baca dulu sekolah rendah biubu keyuku bubu, sekarang masih baca macam tu lagi ke? Tak. Kita nampak biu-kiu tu buku. Tapi oleh kerana kita dah dilatih baca suku kata, otak kita lambat nak tangkap. Jadi kalau anak diajar daripada awal, buku, susu, kitab, pembaris, pemadam, dia tak perlu eja, dia cepat dia. Dan ini banyak dah ujian dibuat, anak yang diajar dengan suku kata, kita taburkan 30 perkataan, atur satu ayat. Minta dia atur satu ayat, 3 perkataan ni, anak yang belajar ikut photostat dia akan cepat atur berbanding anak yang baca suku kata. Suku kata dia cari satu-satu mana susu su dia akan lambat gitu. So daripada awal penulisan Al-Quran ikut rangka-rangka tanpa ada titik. Kemudian yang jadi masalah ialah apabila zaman Uthman, dah mula ramai orang, zaman Khalifah Uthman bin Affan, dah ramai orang bukan Arab mula memulai agama Islam. Kat situ baca baris atas baris bawah orang tak tahu. Contohnya Alkitab. Tuan-tuan tengok ya, Alkitab. Alkitab orang Arab tahu baca Alkitab. Dia tak akan baca Al-Katab atau Al-Kati, tak macam itu. Tetap Al-Kitab, Dalikal Kitab, Dalikal Kitab. Dia tak akan baca Dalikal Katab, baris atas baris bawah. Sebab baris bawah baris atas ni orang yang tahu bahasa Arab, dia akan tahu dia baris bawah ke baris bawah atas. Contohnya lah tuan, kalau kita susu, kalau susu kita tetap akan baca susu, tapi orang yang tak tahu bahasa Melayu mungkin dia boleh su, dia mungkin boleh baca susu. Susu, betul tak? Susu kata SUSUU, susu, macam-macam, MACHAP. Anak saudara saya baca dulu bukan macam, kan ada kawasan kat Johor nama macam kan, dia macam. Macam. Sorry. Macam. Dia baca Majhab. Sebab kita dah ditrain baca suku kata. Dia baca Majhab, bukan macam. Okey. Jadi orang Arab, kalau kita orang dah tahu tempat tu, dia tak akan cakap Majhab, macam. Peringkat kedua, nanti saya akan tunjukkan ni. Peringkat kedua, bila dah ramai orang bukan Arab masuk Islam, maka ditulis baris-baris. Ni huruf ni baca baris atas, huruf ni baca baris bawah. Dan cuma peringkat awal, penulisan baris-baris tu bukan seperti mana sekarang. Ada baris macam alif melintang. Tak, dia letak titik. Titik, kalau baris atas, titik atas huruf. Baris bawah, titik bawah huruf. Nanti saya akan tunjukkan. Tuan-tuan, baris depan, titik depan huruf. Tanwin 2 titik. Okey. Peringkat yang ketiga ni, orang Arab boleh bezakan huruf ta, huruf ba, huruf ya, huruf nun, walaupun tak ada titik. Tapi kita tuan-tuan tak boleh nak bezakan sebab kita tak tahu perkataan. Kita baca berdasarkan harakat dan titik-titik. Kita baca ikut simbol. Orang Arab baca ikut perkataan. Dia dah hafal perkataan. Dulu saya jadi masalah juga. Dulu tuan-tuan saya tengok teks bahasa Arab yang tak ada baris. Macam mana nak baca ni? Tak ada baris. Baca Quran yang ada baris pun tonggang langgang. Ini tak ada baris. Tapi bila saya tahu bahasa Arab, tak ada titik pun saya boleh baca. Sebab dalam otak ni dah ada photostat simbol. Okey, tak ada. Nanti saya akan tunjukkan tuan-tuan perbezaan ni. Peringkat ketiga ialah peringkat diletakkan titik-titik yang membezakan antara ta,
ba, nun, ya. Okey. Ra dengan zai, zal dengan dal, sod dengan ba. Ini huruf yang ada titik. Kemudian peringkat yang keempat, diubah baris itu sebab dah ada dua titik yang berbeza. Titik huruf dengan titik baris. Ni lebih teori, tuan-tuan nampak nanti next slide baru nampak jelas. Ya. Orang mula confuse antara titik baris dengan titik huruf. Okay. Lalu ditukar baris alif melintang ke baris atas, baris bawah di bawah huruf, baris depan waw kecil. Okay. Kemudian tahap kelima ialah bentuk tulisan khat berbeza. Ni contoh dia. Saya maju ke depan tuan supaya tuan-tuan nampak. Bismillah. Okey. Tak pakai mikrofon boleh dengar Okey, ini tuan-tuan tengok sini macam mana? Ini Quran ditulis peringkat awal macam ini, tanpa ada titik. Kat sini kita tak tahu ni ta ataupun ba ataupun nun. Tapi orang Arab tahu ni tak. Dia tak akan baca warabbil Quran. Dia tak akan baca waradnilil Quran. Sebab perkataan Rabbil tidak ada, Radnilil tak ada. Yang ada ialah Rabbil Quran. Sebab tu sebutkan tadi bahawa dalam lidah mereka dah ada sistem photostate yang perkataan Rattala, Rotala. Jadi walaupun tak ada titik, mereka boleh baca Warattilil Quran. Dekat sini fa tak ada titik ataupun qaf tak ada titik. Tetapi orang tahu bila ada tulisan jadi ni Quran. Ya, ni bukan Quran ataupun Quran, ya, Quran, Quran. Dia tetap Quran di sini. Jadi tartila dulu tak kita nak bezakan. Kalau kita tak ada bahasa Arab, kita tak boleh beza ni ta, ba, nun, ya. Ini peringkat awal. Tulisan tanpa ada sebarang titik-titik. Tapi apabila orang ajam dah mula masuk agama Islam, orang ajam masuk orang bukan Arab, dia tak tahu nak bezakan ni baris bawah ke baris atas. Sebab bila salah baca tuan-tuan, Khalifah Malik bin Marwan masa itu dia minta Abu Asim Ad-Duwali untuk bagi baris-baris. Pada peringkat awal Abu Asim Ad-Duwali seorang pakar sastra Arab, dia tak nak buat benda yang tak dibuat oleh Khalifah. Tapi Abu Asim Al-Duwali claim dengan seorang baca Quran salah gitu. Baris atas dan baris bawah ditukar. Lepas tu Abu Asim Al-Duwali kata ini tak boleh jadi. Kita kena buat baris-baris supaya orang bukan Arab tahu letak baris. Contoh tuan-tuan ya, ayat innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Ini salah betul. Atau innama yakhshallaha min ibadil ulama'u. Mana dia betul? Kalau tuan-tuan baca innama yakhshallaha pada atas, Allah min ibadil ulama'u, maksudnya sesungguhnya para ulama takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang takut kepada Allah ialah para ulama. Tapi kalau tuan-tuan baca innama yakhshallahu min ibadil ulama'a, sesungguhnya Allah takut kepada para ulama. Kan terbalik. Bisa sikit. Satu ya. Satu lagi contoh, ini berlaku pada saya. Saya minta maaf nak sebut perkataan ni. Perkataan ni tak apa belok, tapi contoh dia berlaku pada saya masa peringkat awal saya belajar bahasa Arab ni. Laqad wajadtu faraja. Faraja itu farajin alif. Tuan-tuan boleh baca farjan ataupun faraja. Faraja, faraja semua boleh atas. Tapi farjan satu sukun, ra-nya sukun. Jadi saya salah baca. Kemudian bukan salah baca, masa itu saya cakap pada kawan, pada guru saya. Masa itu saya ada masalah.
dapat selesaikan masalah. So bila datang kelas dia kata alhamdulillah Syekh laqad wajadtu farjan. Terkejut dia. Laqad wajadtu faraja maksudnya alhamdulillah saya dapat selesaikan masalah saya. Settle. Tapi bila saya baca dengan sukun farjan laqad wajadtu farjan. Terkejut. Farjan maksudnya kemaluan wanita. Bila kau dapat? Kan jauh dari terkejut dia. UIA Pakistan kampus lelaki dengan kampus perempuan asing jauh. Bukan kampus ni tak macam kat Malaysia ni kampus campur. So masa bila pula sini perempuan. Jadi bila laqad wajadtu farjan dia terkejut. Hanya beza satu huruf saja tuan-tuan. Hurufnya sama tapi baris berbeza. Merupakan makna berbeza. Sebab itulah letak baris-baris ini baris Quran zaman Uthman ditulis dengan tinta warna hitam. Jadi baris-baris ini letak warna merah. Ini tengok baris atas, titik atas. Warattil baris bawah, titik di bawah. Baris hadapan diletak titik depan huruf. Kalau tanwin double titik. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Ini peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, lebih ramai orang Arab, bukan Arab masuk Islam. Mereka tidak boleh bezakan di antara ta, ba, ya, nun. Contoh yang ni lah. Ta, ya. Tartila. Mungkin orang boleh baca bartila ataupun nartila. Kalau kita tak tahu titik, tapi letak titik orang boleh baca. So peringkat yang ketiga, dia letak titik-titik ikut rumah huruf masing-masing supaya orang tak confuse antara fa dengan qaf. Cuma bezanya kat sini dari tuan, hafs, qaf, 2 titik. Warsh, qaf, 1 titik. Fa, titiknya di bawah. Peringkat yang keempat, orang boleh confuse juga kat sini. Ini titik huruf ataupun titik baris. Kalau macam ini tuan-tuan, ini dah warna hitam. Ini titik baris ke titik huruf? Asalnya titik baris berwarna merah. Kalau silap-silap warna tukar jadi hitam, ini titik apa ni? Titik baris ke titik huruf? Oleh kerana ada kebimbangan yang timbul, maka titik baris ditukar seperti mana yang ada sekarang. Baris jadi panjang alif lintang, baris di kat bawah alif lintang, baris depan bawah kecil. So ini evolusi, perubahan. Kemudian peringkat yang kelima ialah peringkat perbezaan kha. Perbezaan kha, kalau tuan-tuan buka komputer, contoh yang mudah, saya ambil yang tulisan bumi lah. Times New Roman, Arial, ataupun nama-nama yang lain, banyak tulisan sambung ke, tulisan satu-satu ke, macam mana bentuk. Itu simbol yang berbeza-beza bentuknya. Demikian juga dalam Al-Quran berbeza bentuknya. Sebab ada kawan Kristian bagi saya, teks yang ni dahulu yang tak baris dengan yang ni, kenapa beza? Ini evolusi yang berbeza. Saya yakin kalau kita tengok Quran lama yang ditulis zaman Sayyidina Uthman, masing-masing kita tak boleh nak baca. Sebab dia bentuknya macam ini. Unless kalau kita tahu bahasa Arab dan kita boleh baca. Kalau kita tak tahu bahasa Arab, kita tak akan boleh baca. Okay? So ini evolusi penulisan Al-Quran. Okay. Baik, tuan-tuan sekalian, kita dah habis tentang Quran. Sekarang kita bandingkan di antara Quran dengan Bible. Okey, tuan-tuan, saya cuba berhenti pukul 7 suku. Boleh? Okey. Biasa sini berhenti pukul berapa? Boleh semua? 8. Biar benar. Okay. Sebab setengah tempat dia still SOP setengah jam.
setengah jam. Jadi pukul 7 berhenti. Saya ke 7 suku. Okey. Ini tentang Al-Quran, kita akui memang betul ada perbezaan Al-Quran tapi disertai dengan disiplin ilmu yang jelas. Ada peraturannya. Kena tahu peraturan tu baru kita tahu baca dan kita tahu kenapa ada perbezaan. Tetapi percanggahan dalam Bible, dia tak ada disiplin. Yang pertama, dia tak ada disiplin. Yang kedua, percanggahan yang kita tak boleh nak synchronize, kita tak boleh nak gabungkan. Contoh dia, tuan-tuan sekalian, di Malaysia Quran semua ada 114 surah. Tuan-tuan pergi Mekah, Quran ada berapa surah? Tetap 114 kan? Okey, kita pergi kat negara mana sekalipun, dekat Afrika ke, dekat Mexico ke, Amerika ke, Amerika Latin ke, pergi dekat benua Australia ke, semua ada 114 surah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semua ada 114 surah. Tetapi perbezaan dalam Bible, orang Kristian berbeza. Kristian ada dua domination yang besar. Yang pertama, kelompok Tauhid. Yang kedua, kelompok Trinity. Kelompok Tauhid percaya Tuhan Maha Esa. Jesus hanya insan yang mulia, utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kelompok ini dengan nama berbeza, ada lebih kurang 26 kelompok. Namanya, antara nama kelompok ini ialah Arianism, Unitarianism, Adventist, Penyaksian Jehovah, Christian Judaism. Ada 26 grup dalam kelompok Kristian Tauhid, seluruh dunia. Manakala kelompok yang kedua, kelompok Trinity. Kelompok Trinity yang percaya the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but they are not three God. They are one God. Bapa ni Tuhan, Jesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi mereka bukan tiga Tuhan. Mereka satu Tuhan. Dan kelompok ni ada 4 kelompok yang besar. Daripada 4 kelompok ni berpecah lebih pada 2000 domination yang lain. Kelompok 4 yang besar ni ialah Orthodox. Saya tak pergi detail tuan sebab saya nak bicarakan tentang Bible. Nanti kalau waktu kita bicarakan tentang mazhab ataupun aliran ni, saya akan boleh bicara detail apa perbezaan dia. Orthodox, Catholic, Protestant dan Anglican. Secara asasnya, Orthodox ni kelompok yang lama. Kemudian timbul Orthodox ni, Orthodox Barat ada di Syria, di Mesir, itu Orthodox Barat. Orthodox Timur yang ada di sebelah Rusia, dan di Indonesia ada juga kelompok Ortodoks. Antara ciri dia, padi-padi dia pakai serban, pakai jubah, birawati dia pakai tudung lingkup, jubah lingkup, lengkap betul. Okay. Sebab tu kalau kita tengok gambar-gambar Maryam pakai tudung. Ini selalu yang orang tanya pada orang Kristian, kenapa orang Kristian sekarang tak pakai tudung, sedangkan bonda Maria, ibu pada Jesus, pakai tudung. Bonda Maria kat mana-mana, walaupun orang Katolik, dia akan letak gambar Maryam dengan pakai tudung, lengkap tutup aurat. Okay. Manakala Katolik berpusat di Vatican City. Majoriti orang Kristian berfahaman Katolik. Yang ketiga, Protestan. Protestan ni pada tahun 1500 something dibawa oleh Martin Luther. Martin Luther menulis karangan ataupun artikel 99 kesesatan yang ada dalam Katolik. Lalu dia keluar membawa aliran yang baru, aliran Protestan. Kemudian timbullah lepas Martin Luther tu kelompok Protestan yang berbeza-beza. Dan gereja Protestan yang paling besar di Malaysia yang saya dah masuk dekat belakang Giant Batu Cave tu. Itu memang gereja yang paling besar lah setakat ni, yang sophisticated, yang lengkap, teratur, dengan ada dewan, 3 dewan besar, dewan untuk dewasa, untuk remaja, pemuda dan untuk anak-anak. Ada sekolah kat situ sekali. Cuma dengan nama gereja Pentecostal. Yang ketiga, Anglican. Anglican ni Raja Henry yang keluar daripada kelompok Katolik sebab dia nak kahwin lagi. Orang Katolik dia tak boleh kahwin.
Kalau dia tak boleh kahwin, dia tak boleh berpoligami ataupun dia tidak boleh menceraikan isterinya. Kalau dia ceraikan isteri, dia tak boleh kahwin lagi. Dia tak boleh ceraikan dan dia tak boleh kahwin lagi. Itu fahaman Katolik. So, dah berkahwin, itulah suami isteri kita sampai bila-bila tak boleh nak ada masalah, tak boleh nak pisah. Tapi Raja Henry yang dah tak ada anak, 20 tahun tak ada anak, dia tak nak tahtanya hilang. Jadi nak tak nak dia kena ada anak. Macam mana nak ada anak, isterinya tak boleh melahirkan. Cara yang satu-satunya cara dia kahwin lagi. Tapi gereja Katolik tak izinkan. Lalu Raja Henry keluar daripada kelompok Katolik, menubuhkan Anglican. Anglican ni maksudnya Inggeris. Anglican dalam bahasa Greek, menubuhkan satu gereja yang baru, Anglican, dan Raja Henry sendiri menjadi ketua. Dan dalam kelompok Anglican boleh berpisah, boleh bercerai, boleh kahwin balik. Berbeza dengan Katolik. Dan negara-negara yang pernah dijajah oleh Inggeris banyak ada gereja Anglican. Namun daripada empat ini yang berpecah pada domination berbeza, ada 3 yang penting yang berbeza kitab mereka. Ortodoks percaya kitab mereka yang betul ada 80 surah ataupun 80 buku. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita baca Quran kat sini ada 114 surah, tapi bila pergi haji, pergi Mekah cuma ada 100 surah. Tak pelik? Pelik kan? Kita pergi Indonesia pula tinggal 90 surah. Kita pergi Thailand tinggal 80 surah. Mana satu Quran yang betul? So ini yang berlaku. Ortodoks ada 80 buku, Katolik ada 73 buku, Protestan ada 66 buku. Ini kawan saya tanya pada kawan Kristian, brother, which one is the true Bible? Either Bible belong to Orthodox, which consists of 80 books, or Protestant, which only consists of 60 books. The difference is 14 books. Perbezaan ialah 14 buku. So, orang Protestan percaya kitab yang betul hanya 66. Manakala 14 kitab yang lain itu dipanggil apocryphal. Apocryphal ni bahasa mudah, kita nak mudah faham, hadis dhaif ataupun hadis palsu lah. Hadis palsu ni yang ditolak terlangsung, tapi memang mereka tolak pun 14 buku ni. Dia semacam hadis palsu ataupun paling rendah hadis dhaif. Kitab tu tak boleh dipakai. Kitab tu tak boleh dipakai bagi Protestan. Manakala Ortodok tak, 80 ni semua kitab yang betul. Jadi bila ada 3 percanggahan seperti ini, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, hanya satu saja betul. Yang kedua, mustahil semua betul. Yang ketiga, mungkin semua tak betul. Mana satu? Ini yang saya katakan, percanggahan yang tidak boleh disinkroniskan. Percanggahan yang tidak boleh digabungkan. Okey? Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, perbezaan versi berbeza ayatnya. Perbezaan versi berbeza ayatnya. Macam mana kita sambung bulan depan. Dah pukul 7 suku, saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kalau Allah panjangkan umur, kita sambung pada bulan depan. Ya, InsyaAllah. Dan ada banyak percanggahan dalam Bible, tuan-tuan.